Ramai orang yang keliru dengan ajaran yang dibuat oleh Nabi Isa dan juga Paul. Bahkan ramai di kalangan masyarakat yang beragama Kristian meyakini bahawa ajaran agama Kristian yang mereka pegang itu adalah ajaran yang dibawa oleh Jesus. Bahkan di kalangan umat Islam juga ramai yang keliru dengan perbezaan di antara ajaran Kristian sekarang dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Sebenarnya ajaran agama Kristian yang ada sekarang ini yang diamalkan oleh majoriti masyarakat Kristian sekarang adalah lebih daripada ajaran Paul, bukan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa AS, seperti mana yang dijelaskan dalam Bible ataupun dalam Al-Quran. Nabi Isa AS kita rujuk dalam Bible, terdapat banyak percanggahan apa yang diimani dan diyakini oleh orang Kristian berbanding dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi Isa AS sendiri dalam Bible. Bukan hanya dalam Al-Quran, bahkan di dalam Bible. Dalam Bible sendiri menyatakan bahawa dakwah Nabi Isa AS itu adalah untuk Bani Israel, di mana Nabi Isa AS mengaku sebagai Rasul. Seperti mana yang diimani oleh masyarakat Kristian sekarang, Jesus adalah Tuhan. Sedangkan dalam Bible terlampau banyak ayat yang menjelaskan kepada kita bahawa Jesus adalah Rasul. Jesus adalah manusia, bukan Tuhan. Dan inilah ajaran, intipati ajaran Nabi Isa AS. Kita akan lihat perbezaan di antara ajaran Saint Paul yang mengaku Rasul kepada masyarakat Kristian sekarang dengan ajaran Nabi Isa AS. Dan dari situ kita akan nampak lihat betapa jauhkah perbezaan di antara ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa AS ataupun Jesus, dan juga ajaran yang dibawa oleh Saint Paul, orang yang bertanggungjawab mengubah ajaran yang asalnya dibawa oleh Nabi Isa AS. Sebab itulah Hans Kong ada menyatakan bahawa Saint Paul brought a new paradigm shift in Christianity. Saint Paul membawa satu anjakan paradigma di dalam agama Kristian. Inilah intipati ajaran Nabi Isa AS. Yang pertama, Nabi Isa AS berdakwah kepada manusia untuk melaksanakan ajaran Taurat dan juga ajaran kitab para Rasul sebelum Nabi Isa AS. Kita akan lihat dalil-dalilnya kemudian. Yang kedua, Nabi Isa AS mengajak manusia menyembah Tuhan yang Maha Esa, ataupun konsep yang dinamakan konsep monotheism ataupun akidah tauhid. Monotheism ataupun akidah tauhid. Nabi Isa AS tidak pernah mengajak manusia untuk berpegang kepada akidah Trinity. Dan untuk makluman tuan-tuan semua, dalam Bible tidak ada ajaran yang menyatakan akidah Trinity. Bahkan perkataan Trinity tidak wujud di dalam Bible. Inilah yang disebutkan oleh Michael Cervantes. I have read the Bible from cover to cover, but I never find the word Trinity in the Holy Bible. Aku telah pun baca Bible kulit ke kulit, dan aku tidak jumpa perkataan Trinity dalam Bible. So, perkataan Trinity, ajaran Trinity bukan diambil daripada Bible. Bahkan perkataan Trinity sebenarnya langsung tidak wujud di dalam Bible. Sebaliknya, banyak ayat-ayat dalam Bible mengajak manusia menyembah Tuhan yang Esa. Kita akan lihat beberapa dalil nanti, dan kemudian kita akan bandingkan di antara ajaran Paul dan ajaran Jesus. Yang ketiga, Jesus adalah seorang Rasul, bukannya Tuhan yang disembah seperti mana akidah orang Kristian sekarang. Dan yang keempat, Nabi Isa hanya diutuskan kepada Bani Israel. Kita akan lihat dalil-dalil pada Bible. Dalam Bible, dalam Matthew chapter yang ke-5 ayat 17, dijelaskan bahawa think not that I have come to abolish the law and the prophet before me. I have come not to abolish them, but to fulfill them. Jangan kamu sangkakan bahawa aku datang untuk memansuhkan ajaran kitab Taurat. Aku datang bukan untuk memansuhkan ajaran kitab Taurat, bahkan dan kitab-kitab para Rasul sebelumku, bahkan aku datang untuk melaksanakan ajaran kitab ini. Bahkan dalam ayat yang ke-18 dijelaskan bahawa sehingga berlakunya kiamat, aku akan pastikan tidak ada satu not an iota, tidak satu titik pun
daripada ajaran Taurat dan kitab para rasul sebelumnya, melainkan ia akan dilaksanakan. So, perkara yang pertama, Jesus mengajak manusia untuk berpegang pada kitab Taurat dan kitab-kitab para anbiya sebelum Nabi Isa yang dikenali sebagai kutubin dan nabiin. Dan ayat ni selari dengan apa yang Allah SWT jelaskan dalam surah As-Saff. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Ketika Nabi Isa alaihissalam ibnu Maryam, putera Maryam, berkata pada kaumnya, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni rasulullah ilaikum, aku adalah rasul yang Allah utuskan pada kamu, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, membenarkan kitab Taurat yang ada di depan kamu. Yang ini mengajak kamu semua untuk berpegang kepada kitab Taurat. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad, dan memberikan kabar gembira tentang kedatangan nabi akhir zaman yang bernama Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Apabila datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menyatakan ini sihir, seperti mana orang kafir Quraisy menuduh Nabi Muhammad sebagai ahli sihir. Sedangkan itulah burhan ataupun bukti-bukti yang jelas tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam mengajak manusia untuk berpegang pada akidah tauhid. Dan ini dijelaskan dalam Mark chapter yang ke-12 ayat 28 hingga 29. Ketika mana orang ramai bertanya kepada Jesus, apakah ajaran yang paling penting kamu buat? Which commandment is the most important commandment? Apakah ajaran paling penting yang kamu bawa? Jesus reply, Jesus menjawab, the most important is this. Ajaran yang paling penting yang aku bawa ialah ini. The Lord, our God, is the only Lord. Tuhan kita adalah Tuhan yang esa. Sambungan ayat ini berbunyi, love your Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Dengarlah, wahai Israel, Tuhan kita adalah Tuhan yang esa. Berarti Jesus mengajak manusia beriman kepada Tuhan yang esa. Berarti Jesus bukan Tuhan. Jesus adalah Rasul yang Allah utuskan. Kemudian Jesus berkata, love your Lord, cintailah Tuhan kamu dengan sepenuh hati kamu, dengan sepenuh jiwa kamu, dengan sepenuh minda kamu, dan dengan sepenuh kekuatan kamu. Okay. Yang ketiga, Jesus adalah seorang Rasul. Ini kita lihat perbezaan di antara ajaran Jesus dengan ajaran Saint Paul. Jesus adalah seorang Rasul. Apa yang dijelaskan dalam Luke? Ada beberapa ayat dalam Bible, saya hanya mengambil satu contoh saja. Dalam Luke, cerita yang ke-24, ayat ke-19. Ketika mana Jesus pergi berdakwah ke Jerusalem bersama dengan Hawariyun, beberapa orang pengikutnya Hawariyun. Setelah orang ramai mendengar ucapan beliau, orang ramai teruja. Pada keesokan harinya, Jesus pergi pada perkumpulan orang ramai yang telah mendengar ucapan beliau semalam, yang telah melihat mukjizat beliau. Ketika mana orang berkumpul dan Jesus datang. Ketika itu, kebanyakan mereka tidak mengenali bahawa orang yang datang itulah Jesus, sebab Jesus baru berada di situ dan mereka baru kali pertama melihat Jesus. Kita pun mungkin kali pertama bertemu orang daripada jauh, mungkin kita tak baru kenal. Jadi Jesus bertanya, apakah pandangan kamu semalam? What things? Mereka bertanya, the thing that happened to Jesus Nazareth. Apakah pandangan kamu tentang apa yang dilakukan oleh Jesus semalam, tentang mukjizat-mukjizatnya? Lalu orang ramai menjawab, they answered, the man was a prophet and was considered by God and by all the people to be powerful in everything he said and he did. Ayat ini menjelaskan bahawa orang ramai meyakini bahawa this man was a prophet. Orang ini, yakni Jesus, adalah seorang nabi, and was considered by God and by all the people, telah pun diakui oleh Tuhan dan orang ramai seorang yang cukup hebat. Apa yang dia lakukan dan apa yang dia buat, maksudnya mukjizat dia cukup hebat. Ayat ini secara jelas menyatakan bahawa Jesus adalah seorang Rasul yang diberikan mukjizat oleh Tuhan kepada Jesus.
Ini perkara yang ketiga. Yang keempat, Jesus hanya diutuskan kepada Bani Israel. Jesus hanya diutusan ke Bani Israel. Berarti dakwah Nabi Isa AS bukan kepada seluruh alam. Dakwah Nabi Isa AS bukan bersifat universal. Dakwah Nabi Isa AS bukan untuk semua orang. Hanya untuk Bani Israel sahaja. Sebab itulah kita boleh rujuk dalam Matthew chapter yang keempat, ketika mana ada orang yang meminta pertolongan daripada Jesus. Lalu dia menjawab, then Jesus replied, I have sent only to the lordship of the people of Israel. Aku hanya diutuskan pada kelompok yang sesat di kalangan Bani Israel. Bukan diutuskan kepada kelompok yang lain. Hanya untuk Bani Israel. Ini adalah di antara intipati ajaran Nabi Isa AS. Ya, antara intipati ajaran Nabi Isa AS. Kalau kita boleh ulang kembali sikit, kita lihat, ya, berpegang pada ajaran Taurat. Yang kedua, mengajak manusia untuk berpegang pada akidah tauhid. Yang ketiga, Jesus menyatakan bahawa baginda adalah seorang rasul. Yang keempat, dakwah Nabi Isa hanya untuk Bani Israel sahaja. Namun demikian, berlakunya penyimpangan, penyelewengan yang dilakukan oleh Saint Paul, di mana Saint Paul mendakwa beliau adalah rasul yang diutuskan Jesus kepada orang ramai. Peristiwa ini dinamakan conversion, diceritakan oleh Paul sendiri dalam Acts ataupun kisah para rasul. Ada tiga tempat di mana Paul menceritakan peristiwa conversion ini. Dikala mana Jesus ataupun setelah Jesus mati di tiang salib ikut dakwaan orang Kristian. Kemudian selepas kematian Jesus di tiang salib, pengikut-pengikut Jesus melarikan diri ke Syria, ke Damsyik. Paul mendapat keizinan daripada pemimpin Yahudi untuk menjejaki mereka, untuk tangkap mereka, bawa balik dan paksa mereka kembali pada agama asal, agama Yahudi. Namun dalam perjalanan menuju ke Damsyik, disitulah Paul mendakwa beliau telah menerima wahyu daripada Jesus untuk menyampaikan wahyu ini kepada orang ramai. Di sinilah bermulanya penyelewengan yang dibawa oleh Saint Paul. Di sinilah bermulanya perbezaan di antara ajaran Paul dengan ajaran Jesus. Apakah perbezaan di antara ajaran Paul dan ajaran Jesus? Sebab tu saya sebutkan kat sini, Jesus versus Paul. Apakah perbezaan ajaran Jesus berbanding dengan ajaran Paul? Apakah perbezaan antara ajaran Jesus dengan ajaran Paul? Kita lihat satu persatu. Intipati ajaran Paul, ya, intipati ajaran Paul. Yang pertama, dakwahnya bersifat universal untuk orang ramai. Berbanding dengan Nabi Isa AS, dakwahnya hanya untuk Bani Israel sahaja. Kita lihat, ya, Paul telah pun mengubah ajaran ini daripada hanya untuk Bani Israel kepada untuk semua manusia. Sebab tu kita lihat ajaran Kristian sekarang bukan hanya diimani oleh Bani Israel, bahkan seluruh masyarakat di dunia. Yang kedua, kepercayaan pada original sin, yang meyakini bahawa anak Adam mewarisi dosa Nabi Adam AS yang dilakukan di dalam syurga, makan buah yang dilarang oleh Allah SWT. Daripada akidah original sin inilah timbulnya berbagai akidah yang lain. Kita lihat selepas akidah original sin, di mana kesalahan Nabi Adam diwariskan kepada anak keturunan Nabi Adam, dan setiap anak yang lahir daripada Nabi Adam membawa dosa ini. Namun demikian, dalam Al-Quran juga menjelaskan kesalahan Nabi Adam AS. Tetapi Al-Quran menjelaskan bahawa fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Nabi Adam bertaubat dan Allah terima taubatnya. Namun demikian, dalam ajaran agama Kristian menyatakan tidak, dosa Nabi Adam tidak diampunkan oleh Allah. Dosa ini terlampau besar dan dosa ini diwariskan kepada anak keturunan Nabi Adam AS. Dan seluruh anak keturunan Nabi Adam AS akan diazab dalam api neraka kerana mereka membawa dosa ini. Jadi bagaimana untuk menghapuskan dosa ini? Datanglah poin yang berikutnya di sini, poin yang ketiga, Jesus sebagai juru selamat. Jesus was sent by the Father, ya, untuk menghapuskan dosa warisan yang diwariskan oleh Nabi Adam AS. Oleh itu, datanglah akidah berikutnya, tadi akidah original sin.
Kemudian datanglah akidah berikutnya, akidah Jesus sebagai juru selamat. Kemudian bagaimana Jesus nak jadi juru selamat? God the Son must incarnate in the form of human being. Tuhan, anak Tuhan menjelma sebagai manusia. Datanglah akidah ini, akidah incarnation, akidah penjelmaan anak Tuhan dalam bentuk Jesus. Kemudian kenapa anak Tuhan menjelma dalam bentuk manusia? Untuk mati di tiang salib. Datanglah akidah berikutnya, akidah crucifixion. Akidah crucifixion, iaitu akidah mati di tiang salib untuk menebus dosa anak Adam. Sebab mereka meyakini bahawa dosa ini terlampau berat, dosa ini terlampau besar, tidak boleh dihapuskan dengan taubat. Hatta Nabi Adam sendiri tidak diampunkan dosanya oleh Allah SWT. Perlu adanya pengorbanan, dan pengorbanan ini besar untuk menghapuskan dosa manusia. Saya tertarik dengan apa yang diulas oleh Joseph Esti yang akhirnya telah memulai agama Islam. Joseph Esti menyatakan bahawa kalau benar-benar Allah ni Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah tidak perlu untuk menghantar anaknya untuk mati di tiang salib demi menebus dosa anak Adam. Cukup dengan taubat, is enough. Dengan repentance, dia bertaubat, anak Adam bertaubat, akan terhapus dosanya. Namun demikian, inilah penyelewengan yang dibuat oleh Saint Paul, di mana dakwaan Jesus incarnate, menjelma dalam bentuk manusia untuk disalib, datang akidah crucifixion. Kemudian apabila mati di tiang salib, Jesus dikebumikan. Pada hari yang ketiga, Jesus dibangkitkan daripada kubur. Datanglah akidah resurrection. Akidah ni, tuan-tuan perhatikan, akidah resurrection, akidah kebangkitan Jesus daripada kubur. Akidah kebangkitan Jesus daripada kubur. Jadi selama 3 hari Tuhan mereka mati. Bagaimana Tuhan boleh mati selama 3 hari? Paling kurang 3 hari tak ada Tuhan. Bagaimana alam ini boleh ditadbir tanpa ada Tuhan? Dan God was incomplete because God the Son was dead. Anak Tuhan meninggal dunia. Bahkan anak Tuhan telah pun dikuburkan selama 3 hari. Kemudian akidah resurrection, maksudnya Jesus dibangkitkan semula untuk dibawa naik ke langit. Poin yang ketujuh, akidah yang buat oleh Saint Paul ialah akidah divinity of Jesus. Jesus sebagai Tuhan. Di sinilah kita lihat bagaimana Jesus mendakwa apabila datang cahaya berlangit dalam perjalanan beliau ke Damsyik, ke Syria. Datang cahaya berlangit di mana Jesus menjelma kepada beliau, melantik beliau sebagai Rasul. Ketika mana Jesus datang menjelma cahaya berlangit ni, Saul, Saul, why you persecute me? Wahai Saint Paul, kenapa kamu menyakitiku? Lalu Saint Paul bertanya, who are you, oh my Lord? Siapakah kamu, wahai Tuhanku? Wahai Tuanku? Lalu Jesus menjawab, I'm Jesus whom you persecuted. Aku adalah Jesus yang kamu sakiti. Daripada insiden inilah Saint Paul mendakwa dia adalah Rasul yang dilantik oleh Jesus. Dan datang akidah yang berikutnya, iaitu akidah divinity of Jesus, ketuhanan Jesus. Jesus sebagai Tuhan. Dan inilah yang diimani oleh orang Kristian sekarang, bahawa Jesus sebagai Tuhan. Jesus sebagai Tuhan. Oleh kerana Jesus sebagai Tuhan dan dia sebagai juru selamat, akidah yang ke-8 ni, anak Tuhan menyelamatkan dosa anak manusia, maka datanglah konsep Trinity. The Father is God, the Son is God, the Holy Ghost is God, but they are not three God, they are one God. Cuba perhatikan kat sini, terlampau jauh perbezaan di antara ajaran Jesus dengan ajaran yang dibawa oleh Saint Paul. Terlampau jauh perbezaan di antara ajaran yang dibawa oleh Saint Paul dan ajaran yang dibawa oleh Jesus. Dan perbezaan ini jelas hingga kan daripada akidah Tauhid kepada akidah Trinity. Daripada Jesus sebagai seorang Rasul kepada Jesus sebagai Juru Selamat. Daripada akidah yang mengajak manusia ataupun dakwah pada Bani Israel sahaja kepada dakwah kepada seluruh manusia. Dan inilah yang dipegang oleh majoriti penganut agama Kristian, dan apa yang dipegang oleh penganut agama Kristian sekarang ini sebenarnya adalah ajaran yang dibawa oleh Saint Paul. Sebab itulah
Hans Kong menyatakan bahawa Saint Paul was the real founder of Christianity. Dari sini kita dapat lihat perbezaan yang jelas di antara ajaran Jesus dengan ajaran Saint Paul.